Nabi Allah Yahya alaihi salam merupakan seorang nabi dan seorang rasul yang jarang dikongsikan di mana-mana tempat. Akan tetapi kewujudan Nabi Yahya alaihi salam adalah di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya sendiri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh ayahnya iaitu Nabi Zakaria alaihi salam supaya dikurniakan seorang zuriat dan zuriat itu adalah zuriat yang baik. Kata Nabi Allah Zakaria kepada Allah, "Wahai Tuhan aku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulang aku, telah pun putih melata di kepala aku, yakni uban. Wahai Tuhan aku," kata Nabi Allah Zakaria, "wahai Tuhan aku yang tidak pernah hampa dengan doa permohonan aku padamu. Sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabat aku untuk menyempurnakan tugas-tugasan agamamu sepeninggalan aku, wahai Tuhan. Dan isteriku pula seorang wanita yang mandul. Oleh itu, wahai Allah, kurniakan kepada aku dari sisimu seorang anak lelaki yang layak mewakiliku, yang layak mewarisiku, dan jadilah anak itu seorang yang diredai dan disukai." Kisah Nabi Yahya tidak banyak diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun banyak kisah Israiliyat, pegangan kita, kisah Israiliyat ni tidak ada masalah. Asalkan kisah Israiliyat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Nabi Yahya alaihi salam dibesarkan dalam suasana keluarga yang dikelilingi oleh orang-orang yang baik, iaitu ayahnya adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam, sepupunya pula Maryam bintu Imran waliullah. Anak kepada Maryam adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka membesar sekali, berdakwah sekali, mengerjakan urusan agama sekali. Nabi Yahya lah yang menyambung perjuangan ayahnya untuk menegakkan agama Allah, menjaga kaum Bani Israel, menegur seandainya Bani Israel melakukan kesilapan. Diajari langsung oleh ayahnya serba-serbi berkaitan dengan dunia dan agama. Baginda membesar dengan Nabi Isa alaihi salam dan kedua-duanya berani memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak pernah ada perasaan takut ataupun jemu dalam urusan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mencegah manusia, menegur manusia bila mana melakukan kesilapan. Nabi Yahya tahu yang Bani Israel ini telah pun melalui banyak fasal, membunuh Nabi mereka, membakar Nabi mereka dan sebagainya. Sebab itulah tough bagi Nabi Allah Yahya untuk berdakwah kepada kaum itu. Pun di sana ada satu kisah yang mengatakan ada seorang wanita ni suka kepada Nabi Allah Yahya alaihi salam disebabkan ketampanan dia, kecantikan dia. Biasa seorang Nabi, semua seorang Nabi lawa. Maka wanita ini bila mana dia mencintai Nabi Allah Yahya dan nak menikahi Nabi Allah Yahya, lalu ditolak cintanya oleh Nabi Allah Yahya. Disebabkan itulah, bermula detik itulah wanita tadi berdendam kepada Nabi Allah Yahya alaihi salam. Bermula detik itulah dia berdendam sampai satu tempoh ada seorang raja ketika itu melihat wanita itu dan menyukai wanita itu. Dan raja itu inginkan wanita itu menjadi isterinya. Tapi wanita itu setuju, tapi dengan satu syarat, hadiahnya adalah kepala Yahya alaihi salam. Disebabkan itulah diriwayatkan mengatakan Nabi Yahya alaihi salam dibunuh oleh kaumnya dan dihadiahkan kepala kepada wanita itu. Wallahu alam. Yang mana satu kisah Nabi Allah Yahya alaihi salam. Cuma antara pengajaran kita boleh ambil bagaimana Nabi Allah Yahya, betapa takwanya Nabi Allah Yahya, betapa istiqamahnya Nabi Allah Yahya alaihi salam mengajak umat dia kembali kepada Allah. Walhal dia tahu bagaimana ayahnya menerima tentangan kerana ayahnya berdakwah kepada kaum yang sama, itu Bani Israel yang memang dikatakan kaum yang bebal, kaum yang memang tak suka, kaum yang memang memilih nabi-nabi mereka. Kaum Bani Israel ini mereka memilih nabi-nabi mereka. Ada yang nabi mereka suka, ada nabi yang mereka tak suka. Tapi seandainya nabi itu menegur ataupun membawa satu ajaran yang bertentangan dengan apa yang mereka anuti, apa yang mereka nak, keinginan mereka, nafsu mereka, maka Nabi itulah akan ditentang, Nabi itulah akan dimarahi, Nabi itulah akan dipulau, Nabi itulah akan dimaki, dan Nabi itu jugalah akan dibunuh. Itulah yang berlaku kepada Nabi Allah Zakaria, ayah kepada Nabi Yahya alaihi salam. Itu jugalah yang berlaku kepada Nabi Allah Yahya. Itulah kisah seorang Nabi Yahya yang mana
seorang Nabi yang cekal dalam urusan dakwah, yang tak takut dengan ancaman-ancaman musuh. Walhal Nabi Yahya tahu kalau dia masih lagi berterusan dakwah kepada kaum dia, dia akan menerima satu kecelakaan. Tapi Nabi Yahya tidak memilih ketakutan. Nabi Yahya cekal, Nabi Yahya tahu yang Allah ni bersama dengan dia. Disebabkan itulah dia berterusan berdakwah kepada kaum dia. Padahal Nabi Yahya boleh memilih untuk berdiam diri. Tapi tidak, itu bukan perangai seorang Nabi. Itu bukan perangai seorang Rasul. Dan itu bukan perangai seorang kekasih Allah, yang mana tidak takut, melainkan takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kisah Nabi Yahya. Tak banyak kisah dia, cuma kalau kita tengok buku Israiliyat, kisah Israiliyat ni sangatlah banyak. Kisah Israiliyat saya tak kongsikan kerana kisah Israiliyat ni tidak ada masalah untuk kita berpegang kepada kisah ni ataupun tidak berpegang, asalkan kisah itu tidak berlawanan dengan Al-Quran dengan hadis. Seperti contoh, nama dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ada satu watak nama perempuan yang suka kepada Nabi Yusuf, namanya Zulaikha. Zulaikha itu diceritakan dalam kisah Israiliyat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dengan hadis, maka tidak ada masalah untuk kita berpegang yang wanita itu namanya Zulaikha. Sama juga dalam kisah Nabi Yahya alaihi salam. Tapi apa yang lebih penting adalah bagaimana kecekalan Nabi Yahya alaihi salam berdakwah kepada satu kaum yang tak suka kepada teguran. Moga-moga dapat manfaat video kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya, Nabi yang terakhir untuk Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jumpa dalam episod yang seterusnya.